Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini saya nak menerangkan tentang tajuk partial differentiation, iaitu kita akan menggunakan konsep second order untuk kita selesaikan partial differentiation. Okey. Partial differentiation adalah a partial derivative of a function of several variables is its derivative with respect to one of those variables with the others held constant. Okay, so maksudnya macam ni. Okay, katalah dalam satu persamaan tu, partial tu, dia ada fungsi x dan y. Okay, dalam persamaan dia ada fungsi x dan y, iaitu fungsi z. Z sama dengan f x y. Maksudnya dia ada fungsi x dan y. Okey, jadi apa kita buat? Okey, untuk first order, kita akan buat, kita akan panggil delta z per delta x. Maksudnya kat sini kita akan buat, derive terhadap x dan y kita anggap dia constant. Dan begitu juga untuk y, delta z per delta y, maksudnya kita akan buat differentiate terhadap y, dan kita anggap x tu constant. Kita anggap x tu constant. And then next kita akan buat second order. Untuk kita buat second order, kita akan tulis delta kuasa 2z per delta x kuasa 2. So maksudnya kat sini kita akan buat derive yang kedua terhadap x. Terhadap x. Lepas tu dalam second order tu juga kita akan buat daripada delta x ni, kita akan buat sekali lagi terhadap delta y. Kita anggap kat sini ini kita akan buat y. Terhadap delta kuasa 2z per delta y delta x. Maksudnya kat sini kita akan buat respect to y. Begitu juga dengan yang tadi ni So daripada jawapan first order kita akan buat second order, tapi yang ini kita akan buat terhadap x. Sebab tu kita tulis delta kuasa 2z per delta x delta y. Kita akan buat terhadap x yang kat depan ni. Dan yang kedua kita akan buat delta y. Delta per delta y maksudnya kita akan buat sekali lagi untuk fungsi y. Delta y kuasa 2. So ini adalah untuk second order dan ini adalah untuk first order. Untuk lebih faham, saya bawakan satu contoh untuk saya terangkan untuk setiap bahagian. Contohnya adalah, diberi satu z, z dengan fungsi x dan y, iaitu 4x kuasa 2 tolak 8xy kuasa 4 tambah 7y kuasa 5 tolak 3. Pertama, kita nak buat fungsi delta z terhadap x, delta x. So respect of x, kita nak tengok x saja. Jadi kita akan letak y itu sebagai constant. Y itu sebagai constant. Jadi pertama 4x kuasa 2. So bezakan 4x kuasa 2 kita dapat 8x. Lepas tu yang sebutan yang kedua kita nak buat delta x 8xy kuasa 4. Kita nak buat fungsi terhadap x tau. Jadi yang lain tu semua constant. Jadi bila constant, kita anggap 8y kuasa 4 ni semua constant. Jadi untuk kita nak buat differentiate terhadap x, so kita dapat negatif 8y kuasa 4. Macam mana? Sebab x ni kan kuasa 1. So 1 ni akan darabkan dengan 8y kuasa 4. Lepas tu 1 tolak 1 kan. 1 tolak 1. 1 tolak 1 kan kosong. Jadi x kuasa kosong sama dengan 1. Itu yang dia dapat negatif 8y kuasa 4.
Okey, kita nak buat terhadap X tapi tak ada nilai X. Jadi bila tak ada nilai X, kita anggap dia kosong kat sini. So begitu juga dengan 3. Kita nak buat derive terhadap X. So 3 tak ada X. So dapat kosong kat situ. Jadi jawapan dia adalah 8X tolak 8Y kuasa 4. Okey, next. Itu adalah first order. Okey, second order, saya terus ke sini. Second order, tapi dia second order, dia nak buat terhadap X juga. Okey, so merujuk kepada jawapan 8X tolak 8Y kuasa 4, kita nak buat derive terhadap X lagi. Terhadap X. Jadi 8X, kita buat derive terhadap X, kita dapat 8. Okey, kita dapat 8. Okey, 8Y kuasa 4, dia tak ada X kan? Okey, so tak ada X akan dapat kosong. Jadi jawapan dia adalah 8. Okey. So next, kita nak buat second order terhadap Y. Terhadap Y. Okey. Jadi kita nak buat terhadap Y. Merujuk kepada mana? Merujuk kepada yang ini juga. Jawapan ni. Okey, jadi 8X. 8X kita akan dapat kosong. Sebab dia tak ada Y. Kita nak buat terhadap Y. Lepas tu yang negatif 8Y kuasa 4 ni, sorry, 8Y kuasa 4 ni kita nak buat terhadap Y. Jadi tu yang dapat 8 darabkan dengan 4, Y kuasa 3. Okey. Jadi dapatlah negatif 3Y kuasa 2. So ini adalah second order. Okey. So ini adalah first order. Alright. So habis bahagian fungsi delta Z, delta X. Okey, kita sekarang pergi kat ni pula. First order untuk fungsi Y. Okey, first order untuk fungsi Y. Okey, so kita akan tulis delta Z per delta Y. Okey, kita tuliskan semua, lepas tu baru kita akan buat. Okey, kita nak buat terhadap Y kan? Kita nak buat terhadap Y. Jadi 4X kuasa 2 ni ada Y tak? Tak ada. So, kosong. Okey, 8XY kuasa 4. Kita nak buat derive terhadap Y. Yang lain tu semua constant. Jadi, 4 bawa pergi depan. Okey, 4 darabkan dengan 8X. 4 tolak 1. Jadi, dapatlah kat sini kan. Kita dapat berapa? Negatif 32 XY kuasa 3. Okey, next. 7Y kuasa 5. Okey. So kita buat derive terhadap Y. So 5 kali 7. Lepas tu Y kuasa 4. Kita dapat ni. Okey. 35Y kuasa 4. Okey. 3. Dia constant kan. Tu yang dapat kosong. So jawapan dia ni je lah. Negatif 32XY kuasa 3 tambah 35Y kuasa 4. Okey. So ini adalah first order. Okey, first order. Okey, sekarang kita akan buat second order. Tapi kita nak buat second order terhadap fungsi X. Okey. Okey, merujuk kepada jawapan first order, kita nak buat fungsi X. Jadi kita masukkan dulu delta per delta X untuk setiap fungsi. Okey. Jadi untuk buat fungsi nak buat derive X terhadap negatif 32XY kuasa 3. Okey, kita dapat berapa? Negatif 32 Y kuasa 2. Okey, sebutan yang kedua. Kita nak buat terhadap X. Tapi ni ada Y saja. So, maksudnya dia kosong. Kita nak buat terhadap X, tapi X tak ada. Okey, jadi jawapan dia berapa? Negatif 32 Y kuasa 2. Okey. Next. Okey, kita nak buat terhadap Y. Kita nak buat fungsi Y. Jadi kita masukkan balik jawapan ni. Okay, kita masukkan ni. Kita nak buat respect to Y. Okay, kita lihat Y. Okay, kat sini kita nak buat Y. Kita dapati 2. Okay, sorry. 3 bawa pergi ke depan. Darabkan dengan negatif 32. XY. Okay, XY. Jadi kita dapat dekat situ negatif 96 XY kuasa 2. Okey. Next. 35Y kuasa 4. Okey. Kuasa 4. Jadi 4 bawa pergi ke depan. Darabkan dengan 35Y. 4 tolak 1. Tu yang dapat 3. So dapatlah 140Y kuasa 3.
Okey, begitulah cara kita nak menyelesaikan partial differentiation untuk first order dan juga second order. Second order. So yang penting kita kena lihat delta Z per delta X ni kita akan buat respect of X. Yang ini kita akan buat sekali lagi second order untuk X. Yang ini kita nak buat second order untuk Y. Ini kita buat respect of Y untuk first order, tapi kita nak buat derive untuk Y. Ini kita buat dx, dx per dy, dan ini kita nak buat terhadap Y. Jadi itu saja penerangan contoh tentang partial differentiation. Jadi saya harap pelajar-pelajar fahamlah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. Terima kasih kerana menonton. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.